Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, Allah masih lagi memberikan keizinan kepada kita. Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk kita sama-sama dapat mengerjakan salat subuh secara berjamaah, dan kita menggunakan waktu yang ada ini untuk kita sama-sama memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rahman. Alhamdulillah, pada kelas yang lalu kita telah sampai pada keterangan ayat yang ke-66, yang mana ayat yang ke-66 ini merupakan ayat-ayat yang berada pada kumpulan ayat berkaitan dengan syurga tingkatan yang kedua. Alhamdulillah, pada ayat yang ke-66 yang lalu kita telah pun mengetahui bahawa di dalam syurga kelas yang kedua ini terdapat juga dua mata air, namun sifat mata air itu adalah nadhakhatan, iaitu memancar. Ayat ke-66 ini merupakan pembeza yang kedua jika kita jadikan sebagai perbandingan di antara syurga kelas pertama dengan syurga kelas yang kedua, iaitu ketika mana kita mempelajari pada ayat yang sebelum ini, iaitu pada ayat yang ke-50, Allah memberitahu syurga kelas pertama ini mata airnya cirinya adalah tajriyan, iaitu mengalir, manakala syurga kelas kedua mata air dia adalah nadhakhatan, memancar. Oleh kerana ada pelbagai jenis nikmat syurga seperti mata air yang berbeza, maka Allah mengajak kepada kita mensyukuri akan nikmat itu. Alhamdulillah, kita telah memperakui akan nikmat ini dan kita telah baca ayat yang ke-67. Pagi ini kita akan masuk pada ayat yang ke-68. Sila buka ayat ini dalam nota, ia berada pada muka surat yang ke-43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Fihima bermaksud di dalam dua syurga. Syurga yang mana? Yang kelas kedua itu adanya fakihatun, iaitu buah-buahan. Sama macam syurga kelas yang pertama ada juga buah-buahan. Lepas tu Allah spesifik lagi, buah-buahan itu apa antaranya? Wa nakhlun, iaitu kurma, wa rumman, dan juga delima. Kalau kita perhatikan baik-baik pada ayat ini, kurma dengan delima sebenarnya termasuk di dalam jenis buah-buahan. Tetapi kenapa Allah nak menyebut juga kurma dan delima, sedangkan ayat sebelum itu, kalimah sebelum itu sudah ada fakihatun? Maka Al-Imamu Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala alaih mentafsirkan kenapa Allah buat seperti itu. Disebutkan kurma dan juga delima, iaitu rumman, secara khusus kerana Allah nak bagi tahu kepada kita betapa mulianya
betapa bagusnya dua buah itu berbanding dengan buah-buahan yang lain yang Allah sediakan di dalam syurga. Okay. Kalau kita baca ayat yang kita baca tadi ni, kita hanya mengetahui buah tamar dengan buah apa? Dengan buah delima saja. Adakah itu sahaja buah yang Allah akan beri kepada penghuni syurga sebagai bahan makanan, sebagai makanan ahli syurga? Jawapannya tidaklah. Sebab itu kita kena ambil dalam ayat-ayat lain. InsyaAllah nanti waktu kita belajar surah Al-Waqi'ah, minggu depan mungkin kita dah masuk surah Al-Waqi'ah, kita akan dapat belajar buah-buahan dalam syurga ini. Adanya buah-buahan yang seperti buah pisang. Lepas tu dalam surah An-Naba Allah kata ada buah anggur wa a'naba. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kita baca yang ke-68 ini adalah ayat yang dijadikan sebagai pembeza. Kalau nak mengenali syurga kelas pertama dan kedua, pembezanya di mana? Antaranya ayat yang ke-68 tadi. Apa beza dia? Waktu kita baca ayat yang ke-52 sebelum ini, ayat 52 sebelum ni kita pernah baca, Allah mengatakan dalam kedua-dua syurga itu ada buah-buahan yang mana? Yang berpasang-pasangan. Iaitu ayat yang ke-52. Jadi kita kena tengok kembali pada ayat yang ke-52 yang telah kita pelajari sebelum daripada ini, yang Allah kata buah-buahan itu apa? Zaujan, berpasang-pasangan. Kita telah ulas apa maksud pasang-pasangan. Salah satu maksudnya adalah dari sudut rasa, dari sudut jenis buah-buahan. Tetapi ketika kita baca ayat yang ke-68, Allah tidak menyebut buah-buahan itu sifatnya zaujan, berpasang-pasangan. Daripada maklumat itu, kata para ulama tafsir, ada perbezaan tu. Yang berpasang-pasangan buah-buahan itu sudah tentu lebih bagus daripada buah-buahan yang tidak ada berpasang-pasangan. Jadi ini menunjukkan perbezaan dua syurga yang pertama dengan dua syurga yang kedua. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-69. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan lagi, yang kamu tidak percaya, yang kamu tidak mahu mensyukurinya? Maka tak dapat ditolak bahawasanya itulah nikmat-nikmat yang Allah akan sediakan bagi penghuni syurga. Dan ayat yang ke-69 ini merupakan ayat yang ke-27 kali kita telah jumpa penyebutan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-70, izinkan saya memberikan sedikit maklumat tambahan tentang buah-buahan ini. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu maklumat lanjut seperti yang saya umumkan sebelum ini, tuan-tuan boleh dapatkan buku yang telah pun dicetak, yang mana insya-Allah minggu depan saya bawa sebab stok dia dah habis. Jadi dalam buku ini ada dinyatakan tentang ciri buah-buahan di dalam syurga. Baik, maklumat tambahan, kenapa Allah sebut buah? Buah-buahan ini sebenarnya ia merupakan di antara salah satu makanan yang akan dimakan oleh penghuni syurga. Jadi nanti dalam syurga nak makan apa? Makannya salah satu daripadanya adalah buah-buahan.
buah-buahan yang Allah sediakan dalam syurga ini, siapa yang masuk syurga, dia makan buah itu. Buah itu sebenarnya Allah sebut di dalam Al-Quran adalah merupakan rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Kita boleh tengok dalam surah As-Saffat ayat yang ke-41 dan 42. Dan yang paling penting tuan-tuan, buah-buahan di dalam syurga ni dia akan sentiasa ada dan tidak akan putus-putus. Maknanya tuan-tuan jangan bimbang dari sudut nak fikir musim. Kalau dekat dunia nak makan satu buah ni, alah nak kena tunggu musim. Betul. Kemudian nak makan buah-buahan dekat dunia ni, ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan, ada pantang larang dia. Tetapi di dalam syurga tidak seperti itu. Kerana apa? Kerana kita lihat ada 5 ciri buah-buahan di dalam syurga. Okay. Yang pertama, buah-buahan di dalam syurga ini dia terlalu banyak. Jadi tuan-tuan jangan bimbang buah-buahan yang tuan-tuan teringin makan tu tak ada. Jangan bimbang. Kalau dekat dunia susah nak cari kedai buah yang menyediakan buah-buahan yang kita nak. Betul tak? Yang ada buah-buahan tempatan. Betul lah tu. Nak makan buah lain, kedai ni ada, kedai ni tak ada. Kadang elok, kadang tak elok. Tapi dalam syurga jangan bimbang. Buah itu apa? Sangat banyak. Nanti kita akan jumpa ayat dalam surah Al-Waqi'ah ayat nombor 32, wa fakihatin katsira. Apabila terlalu banyak, maknanya apa? Tidak akan putus nikmat nak makan buah tu. Okey, yang kedua, apabila dia terlalu banyak, maka tuan-tuan ada pilihan. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Allah akan bagi. Allah akan sediakan. Maksudnya kalau dah bebas memilih ni, maknanya banyak ni. Okey, yang ketiga, buah-buahan di dalam syurga ini tuan-tuan dan puan tak payah bimbang dari sudut nak dapatkan dia. Kalau sekarang ambil galah, tolong jolokkan. Mungkin kena panjat pokok tu. Betul tak? Mungkin nak kena tunggu bila dia nak masak ni. Tetapi dalam syurga jangan bimbang. Pokok-pokok itu dia sendiri akan turun kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita baca dekat ayat 54 sebelum ni. Masih ingat? Wajanal jannatai nidan. Dahan tu akan turun. Tuan-tuan nak makan durian. Betul tak? Durian. Tinggi pokok tu. Pokok tu akan turun nanti. Kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan tak perlu nak bangun duduk di atas singgah sana tu. Tak perlu berdiri pun. Buah tu akan datang. Buah anggur tu akan turun. Itulah nikmat dalam syurga. Tapi sekarang tak boleh lah. Sebab ni dunia. Okey. Nombor 4, buah-buahan di dalam syurga ni kita nampak dia macam sama, macam bentuk dia sama, tapi pada hakikatnya dia tidak sama. Dia panggil serupa tapi tak sama. Yang kelima, buah-buahan di dalam syurga kalau tuan-tuan makan, tuan-tuan akan rasa apa? Rasa aman. Bukan sekadar nyaman, bukan sekadar lezat, tapi tuan-tuan makan tu selamat, aman dan bahagia. Betul tak? Ni ada buah kalau makan sagi kena gout pula. Sagi buah ni makan sakit perut pula. Makan buah ni kan darah tinggi pula. Tapi di dalam syurga tidak begitu tuan-tuan. Allah sebut di dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-55, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Allah sediakan buah-buahan syurga ni dalam perasaan apa? Aman sentosa. Aman sentosa ni bukan dari sudut tak terluka, tiada duri, senang nak buka dan sebagainya, tetapi aman juga dari sudut perasaan. Jangan bimbang buah tu habis, buah tu dah tak ada. Tidak ada. Itu adalah ciri buah-buahan di dalam syurga. Kita masuk syurga, Allah masukkan kita dalam syurga Firdaus. InsyaAllah nanti kita akan jumpa buah-buahan ini pada 5 ciri ini yang Allah sebut di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita terus kepada ayat yang ke-70.
Kalau dah ada nikmat buah-buahan, nak makan dengan siapa? Kalau dekat dunia makan seorang-seorang, betul tak? Tapi dekat akhirat jangan bimbang. Nanti akan ada orang yang suapkan makan dunia mah. Kalau kat dunia dia sumbat duit yang tak kita. Dekat akhirat jangan bimbang. Akan ada penemannya. Siapa penemannya? Kita baca ayat nombor 70. Peneman dia tu pula, Masya Allah, tabaraka, dia punya peneman Allahu Akbar, sangat cantik, baik dan cantik. Mereka ni siapa? Bidadari syurga. Apa sifat dia? Fihinna khairatun hisan. Okey. Di dalam kedua-dua syurga itu ada apa? Ada bidadari yang sifat pertama dia khairatun, yang baik-baik. Bukan sekadar baik, hisan, cantik rupa parah dia. Kalau dekat dunia ada perempuan cantik, tapi mulut dia, ya Allah, sakit telinga ni. Makan buah dah sedap dah, grade A dah buah tu, tapi ya Allah, perangai, ya Allah, jadi makan pun jadi tak selera dah. Makan seorang-seorang pun dah tak selera. Ada peneman dia. Okey, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu macam mana baiknya bidadari ni, sebenarnya dalam hadis, dalam hadis riwayat Tirmizi ni, saya sampaikan pesanan kepada wanita-wanita seluruh dunia. Ingat ya, wanita-wanita ni jangan sakiti hati suami. Sebab apa? Sebab suami tu dia dah ada isteri dia dah, yang tunggu dia di dalam syurga. Ada isteri dia kata, ada kau kisah dia kata. Sebab apa dia kata? Masuk syurga ke awak tu? Tapi moga-moga masuk syurga lah. Masuk syurga lah, jangan tak masuk syurga. Tuan-tuan tahu tak, di dalam hadis yang sahih, tuan-tuan boleh dapatlah buku tu, ada maklumat lanjut. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW pesan kepada wanita-wanita dunia. Nabi kata apa? Tidak ada wanita di dunia ini yang dia menyakiti suami dia, melainkan isteri suaminya daripada kalangan bidadari akan berkata kepada dia. Bidadari itu kata apa? La tu'zihi. Bidadari itu kata apa? Jangan kecewakan dia, jangan sakiti hati dia, nanti Allah akan memerangi kamu. Dia bersama dengan engkau hanya sekejap je, dan dia akan segera meninggalkan kamu dan datang kepada kami. Itu bidadari. Orang perempuan ingat, suami ni dia dah ada isteri dia dah, tapi janganlah marah. Nanti dekat mana? Syurga. Dan tuan-tuan, bidadari dalam syurga ni dia pandai bernyanyi, dia pandai menghiburkan. Seorang perempuan dia kena start belajar menyanyi. Suami suka lagu apa? Hafal. Suami pula tanya, kenapa pula lah menyanyi ni? Saya cuba nak jadi seperti bidadari syurga. Ada dia punya seni kata dia. Nabi ada sebut di dalam hadis Nabi yang sahih. So nak tahu mereka nyanyi apa, kena dapatkan maklumat itu. Okey, ada dua sifat bidadari yang kita dapat belajar pada ayat nombor 70. Dan penutup dia ayat 70 ini merupakan perbezaan yang keempat. Nak membezakan syurga kelas pertama dengan kedua ni, ayat yang kita baca 70 tadi, beza yang keempat dekat mana? Tuan-tuan masih ingat tak waktu kita belajar ayat nombor 58? Allah Ta'ala kata bidadari dalam tu sifatnya apa? Ka'annahunnal yaqut wal marjan. Allah kata punya nikmatnya bidadari dalam syurga ayat 58 ni umpama permata yakut dan marjan. Tetapi
Baru sebentar tadi kita baca ayat, Tuhan kata macam permata tak? Tuhan cuma kata apa? Dia baik, dia cantik. Sekadar tu je. Allah hanya sebut cantik, tapi Allah tak menggambarkan bagaimana cantiknya. Kenapa macam tu? Sebenarnya itulah indikator menunjukkan bahawa orang yang masuk syurga kelas kedua ni tak disebut kecantikan. Sebenarnya cantik, tapi Allah nak kata kalau kelas kedua ni tak samalah macam yang first class tu. Itulah perbezaan dia. Jadi apabila kita baca ayat Quran ni, tuan-tuan teruja nak yang mana? Nak yang macam mana? Kalau nak yang macam ayat 58, maka kena buat banyak perkara supaya layak untuk mendapat bidadari bagi kelas yang pertama. Dalam Al-Waqi'ah nanti kita akan jumpa lagi, Allah menyebut kelas pertama ini siapa, apa yang mereka lakukan. Baik tuan-tuan, disebabkan nikmat Allah yang pelbagai, buah-buahannya, lepas tu ada penemannya, ada pasangannya, maka mari kita mensyukuri nikmat ini dengan kita mengingatkan pesanan Allah pada ayat ke-71, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu hendak dustakan? Macam mana nak jawab tuan-tuan? La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamdu. InsyaAllah kita sambung pada ayat ke-72 pada minggu yang berikutnya. Moga-moga Allah menunaikan impian kita, cita-cita kita untuk dimasukkan ke dalam syurganya yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah memberikan kita cahaya, menerangkan kehidupan kita dengan panduan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Semoga kita layak mendapat syafaat Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.